Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hello, anda sedang mendengar Sub Gearbox di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Anda bersama saya Ariwan daripada Driver.my dan saya Chris Eng dari BehindTheWheel.my. Okay Chris, kita dah 6 episod asyik you dan I tengok you, you tengok I. Ya, kita dua bersembang sahaja. Sembang kosong habis kan? Kosong habis, mencelarut ya? Bukan. Bukan, alright. Kali ni kita ada seorang tamu istimewa yang kita boleh katakan KOL otomotif kat Malaysia kan. Ya. Dia tak tahu datang dari mana tapi sekarang dia seorang yang macam tokoh. Tokoh meletup kan. Meletup. So ini dia dalam tetamu kita kali ini itu Gan Yong Lee ataupun lebih dikenali sebagai Abang Gan Pandu Laju. Ya, terima kasih semua. Terima kasih everyone. Terima kasih Chris. Apa khabar Gan? Alhamdulillah, sihat walafiat. So macam mana Gan? Alhamdulillah sebenarnya sihat dalam selepas kita PKP ni macam mana dulu? Sebab PKP makin sihat. Bukan sihat, makin sihat sebab yelah kita, tapi okey lah. Tapi untuk PKP 2 ni still okey sebab kita dah tahu apa yang kena buat kan. So PKP pertama yang banyak mengajar kita untuk apa kita lebih standby untuk PKP 2 lah. Okey kan. So saya kenal awak, kenal daripada Pandu Laju, betul tak? Ya, betul. Pandu Laju. Normally tak pernah tahu pun latar belakang Gan Yong Lee ataupun Abang Gan ni. So kita nak tahu sikit latar belakang Abang Gan. Abang Gan, okey, Abang Gan. Walaupun dia lebih muda daripada kita, Chris. Dia tak pernah panggil saya Abang Gan selama ni pun. Ni dia first time panggil Abang Gan. So aku rasa seronok. Itu sebagai satu penghormatan ya. Alright. Okay Gan, boleh cerita sikit tak latar belakang dari mana, sekolah kat mana, masuk you kat mana, cerita sikit kepada pendengar Sub Gearbox kali ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nama penuh saya Gan Yong Lee, okay, ataupun orang kata nama komersial sebagai Abang Gan lah. Sebab daripada first day saya dalam content creator ataupun dalam Pandu Laju, memang itu adalah nama komersial lah, iaitu Abang Gan lah. Saya dilahirkan dan membesar di kawasan kampung. Saya adalah seorang anak kampung dan saya dibesarkan di kawasan Felda. Orang tua saya adalah peneroka Felda. So saya adalah generasi kedua untuk Felda lah. Okay. Dan untuk pelajaran, saya bermula di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Abdul Rahman, Gemas Negeri Sembilan. Sebelum saya sambung pengajian di Universiti Utara Malaysia, di Sintok Nun jauh sana. Orang katakan di Sepadan Siam lah orang katakan. Di sana. So untuk degree dalam bidang journalism. Yep. Felda apa tu kan? Di Felda Palung 2 lah. Felda Palung 2 di Negeri Sembilan. Okey, orang kata kawasan kampung kan, tapi sekarang Felda okey lah, alhamdulillah lah. Sangat membangun sekarang ni. Okey, kira macam bagus macam saya nak katakan idola lah. Bagi saya idola lah kan. Bila anak Felda boleh berjaya macam Gan. Alhamdulillah. Sebenarnya dia bukan berjaya dari segi macam-macam kejaya, tapi famous kan sebenarnya kan. Abang Gan ni famous sebenarnya. Tak. Muka pecah, gigi tak ada ni pun. Aduh, hai. Sebab normally Chris, you tahu tak, I selalu pergi event dengan dia kan. Orang selalu minta selfie, babe. Abang Gan, boleh selfie tak? Macam kita kat tepi ni yang tak famous kan. Tumpah selfie jugalah. Pernah nampak, selalu nampak. Tak. Sebut saja. Dia orang lebih-lebih. Dia orang lebih-lebih. Tak ada sebenarnya. Okey kan? Ya. Alright. Ya. Sebelum jadi KOL ni kan, nak jadi apa sebenarnya kan? Selepas ambil kursus jurnalis tu. Tak. Saya dalam bidang journalism, tapi saya tak ada background any pasal otomotif. Otomotif adalah bidang terjun saya. Alright. So berbalik pada cerita, saya mula join industri otomotif pada tahun 2011 sampai 2014 saya bekerja di salah satu majalah otomotif dalam bahasa Melayu, di mana selepas daripada itu 2014 saya come up with their own website, iaitu Pandu Laju lah, pandulaju.com.my lah. So alhamdulillah sekarang ni dah almost 7 tahun untuk di Pandu Laju lah. Itulah serba sedikit dalam otomotif. So kiranya saya tak ada background. Saya memang langsung tak ada background. Ramai katakan pandai cakap pasal otomotif ni. So memang you background engineering ke ataupun otomotif ke? Tapi tak ada. Saya dalam bidang journalism. Tak ada apa-apa pengetahuan dalam otomotif. Tapi yang boleh katakan belajar sendirilah. Ni kira macam bidang terjun, bidang langgar semualah. Super duper bidang terjun yang banyak langgar lah. Banyak langgar. Memang banyak sangat langgar tiang lah orang kata. Okey. Yeah. Jadi Pandu Laju ni
memang nama Gan seorang ke macam mana? Oh tak, kira ikut kan saya adalah pemilik dan juga founder. Saya adalah founder kepada ni Panlaju lah. So pada 2014 masa tu saya hanya dengan partner saya iaitu Azhan. So Azhan adalah co-founder ataupun dia untuk lebih pada konten. So Azhan pada mula 2014 saya dengan Azhan 2014 sampailah sekarang. So alhamdulillah orang katakan 2014 sebenarnya pada masa itu it's a not serious punya business. Okay, masa tu cuma orang katakan cuma suka-suka je sebab biasalah kita kan, saya punya pemikiran pada masa tu 2014 saya rasa seronok apabila first saya boleh pergi event. Second saya boleh jumpa kawan-kawan. Third saya boleh bawa macam-macam kereta. Orang katakan saya tak mampu beli tapi saya boleh bawa kereta. Macam-macam kereta. Masa tu untuk enjoy, untuk seronok saja masa tu. Sebab itu bukan main income masa tu. Sebab masa tu saya ada bisnes lain. So masa tu saya tak buat. Saya it's not serious. So 2014 tahun ke tahun 2014, 2016, 2017 masa tu dah katakan why not we go serious. So we go serious maksudnya kita ambil staff yang pertama lah. So staff pertama saya adalah pada tahun 2017 orang katakan. So alhamdulillah sekarang ni dah beberapa tahun. So alhamdulillah sekarang ni kita ada 15 orang lah untuk company ni. Wow. Alhamdulillah 15 orang, Chris. 15 orang dalam Kira company yang agak kukuh kan, stabil sebenarnya. Masih banyak lagi kena belajar sebenarnya. Oh ya ke? perkembangan yang agak cepat lah. Cepat lah dalam 2017 sampai 2021 sekarang kan. So bagi saya sebenarnya agak perlahan juga, agak lambat lah juga. Sebab saya tidak memiliki orang katakan investor. So yang ini adalah saya start dengan duit saya sendiri, gaji saya sendiri pada gaji terakhir sendiri pada 2014. So saya gunakan duit itu untuk mulakan apa yang saya ada. So boleh saya katakan agak lambat sebab saya ambil masa dalam beberapa tahun untuk sustain benda tu. So macam saya kata saya tidak ada investor. So apa yang kita ada, kita mulakan apa yang kita ada ya. Ya. Saya boleh tanya kan, pada mulanya kan berapa yang you kena keluarkan? Okey. Saya gunakan gaji terakhir saya masa tu, saya gunakan RM2,000. Saya gunakan RM2,000 pada waktu itu untuk mulakan bisnes saya lah. So masa tu RM2,000 saya gunakan RM2,000 untuk set up website. Okay. So saya beli domain, beli orang kata server, everything semua, benda-benda asas saja. Masa tu tak ada kamera, saya tak ada any laptop, tak ada masa tu. Laptop pun saya guna laptop yang company lama. Company lama jual, kita beli, lepas tu mula dengan apa yang ada. Maksudnya gunakan kalau pergi event, shoot pakai handphone. Pakai handphone je, tak ada proper punya equipment, tak ada, langsung tak ada. So RM2,000 itu untuk start up saja dengan apa yang ada pada waktu itu. So masa itu memang tak ada gaji akan ikutkan 2014 tak ada income. 2015 tak ada income. 2016 tak ada income. Hanya 2017 yang mula ada income. So masa tu yang cover saya adalah masa tu saya buat car rental business. So car rental business itu yang menyara hidup saya, menyara hidup bulanan saya lah. Masa itulah. Okay, selain daripada pergi event, selain daripada test drive kereta, buat kereta mahal semua kan, apa yang nak sangat buat otomotif ni? Sedangkan video makan boleh kan, semua kan. For me it's a tanggungjawab lah. Bagi saya sebab untuk otomotif di Malaysia sangat banyak. Tetapi dalam bahasa Melayu sangat sikit. So kita boleh kira pakai jari. Mungkin less than 10, kurang daripada 10. Tetapi untuk English platform, saya rasa ada lebih 20 ke mungkin ada pergi ke 30 punya channel. So, tujuan utama buat Panlaju ni adalah kita nak beri info otomotif kepada orang luar yang nakkan info pasal otomotif tapi pada masa yang sama, mereka tidak mahir dalam bahasa Inggeris. Sebab kebanyakan info-info adalah dalam bahasa Inggeris. So, kali ni orang katakan kita come out with the Malay Automotive website, Malay Automotive punya content untuk mereka, especially untuk mereka yang tak tahu bahasa Inggeris ataupun mungkin mereka yang berada di pedalaman tapi pada masa sama mereka nakkan info-info pasal otomotif lebih mudah difahami. Benda tu. Okay. So satu lagi kan, selain pada website kan, kita orang sebenarnya stalker Wawa dah kan sebenarnya. So tengok YouTube pun dah kencang, dah banyak, ramai gila subscribe semua kan. So berapa ramai subscribe tu dan senang ke nak buat YouTube ni? Okay. Alhamdulillah macam saya katakan, kita start dengan website. So start website, masa tu lepas website dah stabil, baru saya move to the YouTube. So untuk website sekarang ni, Alhamdulillah untuk monthly kita punya visitor 1 juta hingga 1.6 juta visitor lah sebulan. So untuk page view adalah sekitar 2 juta hingga 6 juta sebulan. So consistent punya traffic. So after that, barulah kita start YouTube channel. YouTube channel saya start pada tahun awal 2019.
Oh, baru So lah. awal 2019 masa tu yang betul-betul yang ada proper crew lah. So dulu masa mula-mula 2018 tu saya buat suka-suka, saya pakai phone je. Pakai phone, tak ada gimbal, tak ada mic, gambar goyang macam-macam lagi. Sampai orang kata ke 2019 baru kita hire orang kata professional punya lah videographer lah. Videographer, everything, editing. So masa saya buat dulu mana ada editing. Betul. Apa yang saya shoot itu yang keluar. Betul ke? Ha. Tapi saya tengok selama ni Abang Gang punya video semua bagus. Oh tak, sebelum ni memang tak ada. Kalau tengok balik, voice entah ke mana, audio entah hilang ke mana, video goyang macam-macam lagi lah. Sampai 2019 baru start. So Alhamdulillah sekarang ni dah setahun lebih, hampir 2 tahun. Subscriber sekarang ni ada 261 ribu lebih kurang macam tu. Untuk senang ke tidak, sebenarnya untuk YouTube, sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita nak buat, senang. Kalau kita tak tahu apa-apa, sangat-sangat susah. So orang katakan antara kesalahan yang paling besar sekali adalah tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. So maksudnya kita hari-hari kita kata nak buat kan. So macam bulan depan saya jumpa, nak buat lah ni. Tahun depan kita jumpa, kau dah buat belum? Belum buat lagi. Itulah antara orang katakan yang challenge paling besar adalah tak buat apa-apa. Oh, panas. Janganlah macam tu. Panas. Tapi yang paling penting adalah konsisten lah. Konsisten. Yang penting kita kena tahu apa yang orang nak. Yang kedua adalah konsisten. And then disiplin lah. Benda tu. Jadi channel YouTube Panula Je ni lebih fokus untuk otomotif saja. Betul, fokus untuk otomotif saja. Cuma lately ni kita dah pergi kepada lifestyle a bit. Lifestyle a bit, kita buat pasal kereta, kita buat pasal makan-makan, kita buat pasal travel lebih. So kita santaikan konten tu. So maksudnya selain ada topik yang serius, kita ada topik santai. Dan cuma baru-baru ini juga saya mencabar diri saya sendiri untuk buat channel sendiri. So maknanya selain pada otomotif Pandu Laju, saya ada channel saya sendiri, iaitu channel Abang Gan yang baru sebulan. Baru berusia sebulan. So saya nak challenge diri saya bahawa boleh tak aku nak buat channel sendiri. So sebelum ni saya ada videographer yang shoot, saya ada soundman yang jaga, saya ada editor yang edit, saya ada producer yang jaga konten. Tapi untuk kali ni saya challenge diri saya sendiri, everything saya buat sendiri. Okay. Everything semua saya buat sendiri, A sampai Z saya buat sendirilah. Cuma editing tu saya bagi budak saya buat lah. Kan? Sebab kita ada banyak komitmen. Sebab kita kena manage company lagi, kita kena buat banyak macam lah. Macam-macam benda kena buat. Ya. Oh, so jadi yang channel Abang Gan ni lebih kepada personal lah. Yes, lebih kepada personal. Okay. Lebih pada personal. Dia macam ni, dia kalau kita cakap dengan audience kan, kalau channel YouTube, channel otomotif, kita tak boleh cerita benda lain. Kalau kita cerita benda lain, orang akan marah. Aku subscribe channel ni untuk apa? Untuk otomotif. Kenapa tiba-tiba ada benda lain? So that's why I come out with the own channel untuk cerita lebih kepada lifestyle. Kadang-kadang orang nak tahu, kita pergi shooting macam mana? Kan? Kita pergi ambil kereta macam mana? Kita pergi event macam mana? So orang nak tahu kan? Kadang-kadang orang nak tahu, kita buat apa pun orang nak tahu kadang-kadang. So macam behind the scene lah kan? Behind the scene, dan juga orang kata more for the lifestyle lah. Lebih banyak pasal cerita saya diri sendiri, dan benda yang saya tak boleh cakap di Pandu Laju, saya akan cakap di sini. It's lebih kurang macam katakan, ini channel aku sendiri, so saya nak cakap apa, saya cakap apalah. Macam diary harian. Lebih kurang macam tu. Tapi it's a vlog style lah. So kan, time PKP yang pertama tu kan, ada yang macam dekat Facebook tu nampak sponsor sponsor e-book tau. Ni betul-betul stok ni. Sponsor e-book yang kan ada buat untuk ajar orang luar untuk macam mana nak jadi YouTuber. Yap. Boleh cerita sikit tak yang tu kan? Betul. Masa tu PKP 1 memang semua orang terduduk lah saya rasa. Boleh katakan hampir semua orang terduduk, termasuk dengan saya sekali. So terduduk sebab kita tak ada preparation. Kita tak tahu nak buat apa. So masa tu dekat rumah everything tak boleh operation. So you ada staff yang nak menyara kan. Katakan dulu kita perlu jaga mulut sendiri. Tetapi sekarang ni kita ada mulut anak-anak yang kita kena jaga. Perut anak-anak kita kena jaga. So kita kena cari orang kata income luar yang kita boleh dapat daripada untuk menampung segala-galanya lah. Okay, so pada masa itu I think bulan pertama is a bulan yang sangat loss untuk saya. Bulan pertama kita banyak enjoy untuk tengok movie dan sebagainya. So kita tak tahu berapa lama. Kita tak tahu berapa lama benda tu akan berlaku. Benda first time kita tak tahu benda tu. So orang kata agak terduduk lah. So first week, second week agak terduduk, third week akan terduduk. Lepas tu come out. Katakan aku must do something. Saya kena buat sesuatu untuk dapatkan duit. So macam mana dapatkan duit lah, katakan masa tu memang kecoh semua orang nak jadi content creator. Sebab masa tu kita kata dijajakan dengan macam-macam story yang katakan content creator boleh buat duit sekian-sekian, orang ni boleh buat duit sekian-sekian. So that's why lah I come out katakan ini adalah first time dalam sejarah hidup saya buat ebook. So saya ambil masa lebih kurang hampir seminggu untuk siapkan ebook, lebih kurang dalam 90 lebih pages. Saya buat ebook itu
dalam seminggu. Dalam Laju seminggu. juga. Sebab kita dekat rumah kan. So kita kat rumah, so memang buat e-book tak kisah sampai pukul apa sekalipun, buat sampai pukul 2-3 pagi sampai terbawa lah mimpi. Kan esok aku bangun, aku mimpi buat benda ni. So memang kita kena buat benda tu. So banyak kita kena belajar dengan orang lain lah, macam mana buat e-book dan sebagainya, macam mana format dia. So kita buat e-book. It's a basic punya e-book. Basic maksudnya adalah sebagai seorang new content creator, apa benda yang you boleh buat, apa benda yang tak boleh buat, apa dosa-dosa yang you tak boleh buat dekat ni. So kita ajar dia orang benda tu, how to become a good content creator, pada masa sama how you can generate income through YouTube. So that's why yang untuk channel saya sendiri juga, saya nak challenge diri saya sendiri. Apa yang saya janjikan dekat e-book tu, saya katakan if you consistent dalam masa 3 hingga 6 bulan, anda boleh dapat duit daripada YouTube. So saya challenge diri saya benda tu. 3-6 bulan dah boleh dapat duit daripada YouTube. Betul. So alhamdulillah untuk channel saya sendiri, untuk Abang Gan, tak sampai sebulan saya dapat monetize benda tu. So benda tu, so saya rasa saya create channel tu sebulan. Saya rasa minggu ketiga saya dah capai syarat asas, iaitu 1000 subscriber dengan 4000 jam tontonan. So saya dapat syarat itu. Lepas syarat tu saya terus apply YouTube partner program. So dalam tempoh 2 hari saya dah dapat feedback, katakan yes, you are approved to YouTube partner program. Maksudnya saya boleh generate income daripada YouTube. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kita jangan terlalu mengharapkan duit daripada Google AdSense. Okey. Kita kena mengharapkan benda-benda lain juga. Faham. Bagi kita tips sikit kan. Dia bukanlah tips sangat benda tu. Tetapi kalau kita nak mengharapkan duit daripada YouTube benda tu, so YouTube tu income dia tak konsisten. Bergantung kepada kita. Kalau kita rajin buat konten, view banyak dapat duit. Kan? Kalau kita malas masa tu, dapat duit je. Benda tu orang kata dalam tidur pun boleh dapat duit. Okay. Contohnya kalau ada macam formula tak? Sama ada kita keluarkan banyak konten ataupun konten berkualiti. Yang quantity ataupun quality. Efektif tu. Itu bergantung kepada orang. Some yang katakan kualiti saya tak bagus tapi view tinggi. And then some katakan kualiti saya bagus tapi view saya tak tinggi. Mana satu nak. Tapi for me, saya nak start dengan view dulu. So walaupun kualiti tak bagus, tapi once we get the traffic benda tu, kita dah ada income yang bagus, kita boleh hire team, kita boleh produce content yang bagus kemudian. For me, start dengan apa yang ada. That's why saya katakan start dengan phone, start dengan apa yang ada. Lepas buat benda tu dah dapat view tinggi, dah orang dah kenal, dah ada income masuk, baru kita invest on the equipment dan juga kita invest dekat talent. So lebih kepada konten, lambatkan konten macam tu. Betul. Yes, for me kalau boleh konsisten benda tu. Benda tu yang antara key paling penting adalah konsisten. Konsisten tu macam mana kan? Konsisten adalah contohnya ada yang katakan aku punya aim aku nak keluar content every day. Okay. For me macam saya punya aim adalah seminggu 3 kali, 3 video. So nak tak nak kita kena cari konten. Kalau tidak, kalau kita tak disiplin, kita akan kata sebulan ni kita keluar lah, bulan depan malah lah. Kan bulan 1 keluar lah. So mana dalam setahun jangan terasa pula. Terasa juga ni kan. So maksudnya last 2 tahun lepas video ni kita ada aim. Maksudnya kita ada konsisten, kita ada disiplin, benda tu barulah kita boleh capai benda tu kan. So normally tak ada benda yang senang. Yes, memang tak ada benda yang senang pun. Nothing. Tak ada benda yang senang. Tak ada benda yang senang. Tak ada orang kata apa tu, work smart semua tak ada. Work smart ada. Tapi kita kena tahu, kita kena tangkap dulu apa dia punya main dia tu untuk jadikan dia work smart. Kita kena tahu dulu. Macam balik kan katakan tadi kan, kita jangan mengharapkan duit pada Google AdSense kan. Kita perlu harapkan daripada paid content juga. So apabila kita ada satu pesanan penting untuk saya adalah, if you want to become a content creator, please make sure you jadi content creator yang boleh memberi manfaat kepada orang. So maksudnya apa benda yang kita buat orang akan ikut. Kalau kita buat benda baik, alhamdulillah orang akan ikut. Kalau kita buat benda jahat, orang akan ikut kita buat benda jahat. So to become a content creator, kita kena jadi seorang content creator yang bertanggungjawab. Make sure apa yang kita sampai tu adalah benda yang bagus. Untuk orang boleh ikut benda yang bagus. Jangan jadi benda yang tak bagus. Sebab if you as a content creator, apabila you dah dikenali, orang katakan you pergi toilet pun orang tegur. You tengah nak kencing, orang katakan you nak buka zip, orang sebelah boleh tegur. Abang Gan. So sampai tahap macam tu. Pernah ada. Memang pernah benda tu. So apa orang katakan, to be content creator, kita kena jadi satu benda yang bagus untuk orang. Apa-apa yang kita kena buat, kita fikir dulu. Betul tak betul aku buat ni? So kita ni macam jadi perhatian orang lah. Yes, perhatian orang. Okay. So benda tu orang katakan jadi tak boleh nakal sangat lah. Tak boleh lah. Pandai-pandai hidup lah. Tapi orang katakan benda tu membuatkan kita berfikir 2-3 kali. Sebab apa yang aku buat, orang akan ikut. Apa yang aku buat betul-betul, orang akan shoot. So kita make sure kita kena jaga benda tu lah. Itulah pandangan saya. Saya kata jadi content creator, jadi content yang bagus kan. Kalau kita ada sifat-sifat, orang kata pala tahu tu kepala tahu lah. Semua kita betul. Orang lain semua buat salah, kita yang buat betul. Itu masalah. Itu masalah.
Tak boleh. Sebab apa orang cakap kita tak boleh terima. Orang tegur kesalahan kita tak boleh terima. So kita anggap kita betul. Tak boleh. Cannot. Tak boleh Tapi benda tu. kalau nak jadi content creator so kita kena dengar pandangan orang luar. Betul. Kita kena dengar. Kita dengar. Sometimes benda tu adalah benda yang boleh improve diri kita. Okay. Yang kedua adalah tak boleh hati tisu lah. Oh, Gan, macam mana you handle dengan komen-komen warganet atau netizen ni? Okay. Bagi saya akan baca. Mm-hmm. Semua komen saya akan baca. Saya akan respon yang saya boleh respon. Tapi kalau orang kutuk benda tu, kalau saya rasa terlalu melampau yang boleh mendatangkan pergaduhan, kemarahan antara follower-follower, saya akan padam. Oh, okay, yang ada mencarut, saya akan padam benda tu. Tapi setakat dia kutuk saya, dia kata gemuk, kan? Dia kata muka pecah, gigi tak ada. Saya okey je. Handsome tengok ni. Saya okey je. Saya tak ada masalah. It's not my problem. Peduli apa benda tu kan? Okay, so orang ni cakap pandai. Kadang-kadang orang haters ni yang perlukan perhatian. Dia nak kita beri perhatian kat dia. Dia nak kita balas komen dia. Apabila kita balas komen dia sangat suka. Dia happy. Dia happy. Tapi itulah, as a content creator, apabila you sudah ada nama ataupun followers sendiri, kadang-kadang benda tu tak perlu you yang ke hadapan untuk explain. You punya follower-follower, askar-askar you yang setia, yang ikut you selama ini, mereka akan datang tolong backup. Oh, faham? Yes. Orang yang follow kita lama saja, dia akan tahu kita ni jenis mana. Biasanya orang komen macam tu, orang yang baru follow. Yang tak mana-mana dia nampak benda tu, dia komen benda tu, macam tu lah. Oh, tapi memang kena hati keras lah. Betul. Macam saya kata lah, syarat kedua, tak boleh hati tisu. So siapa-siapa hati tisu, tak sesuai untuk jadi content creator. Hati tisu maksudnya adalah, dia nampak komen kecaman sikit, dia dah down. Dia down. Kebanyakan memang ada kan? Ada. Dia down, lepas tu down, dia tak buat content lah. Okay, this is enough for me. Okay. Saya tak boleh benda tu. So, for me, kalau if you are not too strong, jangan baca komen. Biar je. Tapi tak bagus juga. Kita kena balas juga. Kita kena make something benda tu. Dan satu lagi penting adalah, kita perlu pantau segala komen-komen kita. Baru-baru ni ada kes di mana salah satu media dikena saman akibat ada komen-komen yang berbau fitnah. Walaupun komen itu bukan dikeluarkan oleh diri dia, tetapi audien yang keluarkan komen, follower yang keluar komen, tapi kita tak monitor, kita tak delete benda tu, boleh mendatangkan kemarahan orang lain. So benda tu adalah jadi satu kesalahan. Benda yang baru ni. That's why penting lah. Kena monitor selalu lah. Kena monitor. Sebab orang suka tahu apabila kita balas. Contohnya lah kan, saya minat seorang artis ni. Kan, lepas tu saya komen kat dia, dia reply. So saya akan suka. Weh, dia reply lah, biar betul dia reply. So automatically kita akan rasa appreciate apa yang kita komen. Dia reply lah, dia beri perhatian kat kita lah. Paling sekurang-kurangnya kalau tak reply komen pun bagilah love, emoji. Macam tu. So kita apa-apa yang orang komen, so kita kena reply untuk ada satu engagement. Komunikasi antara dengan audiens lah. Mas. Tapi kalau sampai satu tahap, kalau dah orang katakan, kalau mungkin you dah level memang mantap punya, sekali komen masuk berpuluh-puluh ribu, kita memang tak sempat lah. Kita ada kerja-kerja lain. Mana yang kita sempat, kita tengok benda tu. Okey kan, sampai sini saja. Terima kasih kan. Normally dah memang banyak nasihat-nasihat Abang Gan kepada saya sendiri pun, kepada Chris. Ya, saya rasa Gan dah bagi kita banyak inspirasi untuk jadi content creator, untuk jadikan diri sendiri lebih baik daripada apa yang kita buat sekarang. Tapi kita tak boleh fokus kepada YouTube sajalah. Kita perlu fokus pada social media yang sedia ada juga. Gan, sekarang ni kita berada di penghujung. Jadi saya, Eriwan dan Chris ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana Gan dah bagi banyak info kat kita orang sebenarnya. Info dengan inspirasi. Untuk kasih. Kita jadi lebih baik, untuk buat konten yang lebih baik, lebih bagus. Jadi kita pun macam tumpang famous Gan kan, Chris? Adalah. Memang tumpang famous. Adalah. Kalau kita jadi famous itu, kita kena terima kasih Abang Saya Gan yang lagi. menumpang saya kan. Terima kasih juga jemput saya benda tu. Promo sikit. Jangan lupa subscribe channel Sepadu Laju. Jangan lupa subscribe channel Abang Gan. Dan jangan lupa juga follow Soap Gearbox di aplikasi Shop. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.